Terima kasih kerana bersama kami di MHI dan kita berdiskusi tentang satu topik yang sebenarnya hangat sebelum Hari Raya ni, iaitu isu tanah lot lidi. Pernah dengar ni? Ya, betul. Tanah lot lidi yang sememangnya kadang-kadang kita pelik kenapa seseorang individu itu sanggup membayar satu amount yang sangat banyak untuk memastikan milik itu menjadi haknya, tetapi dalam erti kata lain untuk hitam dan putihnya tidak ada apa-apa pun yang mengesahkan pemilikan tanah tersebut. Tapi untuk ulas lebih lanjut, kita akan bersama dengan yang lebih arif, yang lebih valid dari segi apa yang pencerahan mungkin boleh dikongsikan bersama dengan kami. Yes, bersama dengan kami Tuan Muhammad Firdaus Ibaruslan, Timbalan Pengarah Sektor Pendaftaran Tanah, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Walaupun tak berbaju Melayu kita di sini, tapi memang satu isu yang hot lah. Jadi kita mulakan dengan asasnya, iaitu perbezaan dengan tanah lot hak milik. Ya? Lot hak milik. Mungkin Tuan boleh ceritakan sikit. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasihlah pada pihak MHI dan TV3 kerana beri ruang dan peluang untuk kami berkongsi info kepada masyarakat berkenaan dengan isu yang agak kontroversi lah. Bukan isu yang baru, isu lama. Betul. Tapi dia masih lagi kontroversi. Masih lagi berlaku kerana ada lagi isu-isu yang timbul. Manusia tak berubah. Okay. Jadi merujuk pada soalan pertama tadi berkenaan dengan status hak milik. Jadi hak milik ni sebenarnya dia merupakan, kita panggil sebagai satu dokumen. Mana dokumen yang menunjukkan pemilikan tanah. Mana kalau tanah tu dimiliki oleh seseorang ataupun daripada entiti perniagaan ataupun pertubuhan, dia mesti ada hak milik. Jadi kalau di dalam masyarakat ni biasa kita panggil hak milik ni geran lah. Itu bahasa mudah dia lah. Apa yang kena ada dalam geran ni? Okey, dalam geran ni dia akan menceritakan yang pertamanya di mana tanah tu berada. Negeri mana, daerah mana, mukim mana, contoh. Dan juga dalam geran tu akan menceritakan saiz keluasan tanah tersebut. Dia akan berapa besar tanah tu, kemudian apa kategori tanah tu, bangunan ke, industri ke, atau pertanian ke. Kemudian dia ada syarat-syarat nyata tanah. Jadi syarat nyata tanah ni sebagai pemilik dia boleh memanfaatkan tanah tu seperti mana ikut syarat tu. Kalau contohnya untuk kategori bangunan, syarat tanah tu kediaman. Mana saya boleh buat rumah sajalah, kediaman. Tak bolehlah kita buat lot kedai, tak bolehlah. Sebab dia terjatuh pada kategori pembinaan yang lain lah. Mengikut kepada syarat nyata tanah tersebut. Benar. Tapi sejauh mana kita sebagai golongan ataupun pemilik tanah tersebut mengetahui dan juga memanfaatkan, boleh memanfaatkan di bawah tertakluknya syarat-syarat nyata tersebut. Baik. Jadi sebagai seorang pemilik, sepatutnya kita kena faham dan kita kena sedar serta mematuhi apa jua maklumat-maklumat yang terkandung di dalam hak milik yang kita ada tu lah, ataupun yang kita miliki tersebut. Jadi kalau kata macam saya kata tadi, dia ada dinyatakan di situ jenis pegangan tanah tu tanah leasehold ke ataupun tanah freehold. Contoh, kalau leasehold ni dia ada tempoh masa dia. 99 tahun. 99 tahun. Betul. Jadi kita kena pastikan tanah tu nanti bila dia nak expired, dia punya lease dia tu kena mohon balik untuk nak extend balik semula. Kemudian dari segi penggunaan dia tu, kalau kata tanah tu kediaman, memang kita boleh buat rumah kediaman sajalah. Tak bolehlah buat selain daripada tujuan tu. Kalau kita melanggar apa-apa syarat yang ditetapkan dalam hak milik tersebut, maka tindakan undang-undang boleh diambil. Pelanggaran syarat. Jadi kat situ nanti akan adalah dia punya penalti ataupun tindakan penguatkuasaan daripada pihak kerajaan. Jadi saya serulah kepada semua pemilik untuk sentiasa kena memahami. Jangan kita ada tanah je tapi kita tak tahu. Dia biasanya ada ramai pihak-pihak dia tahu dia ada tanah tapi dia tak tahu pun tanah dia tu tanah pertanian. Dia ada tanah pertanian, dia buat rumah kediaman atau dia nak jual semua tu kan. Tak boleh, dia kena tukar dulu syarat. Tapi bukankah semua tersebut kalau kita nak bangunkan suatu bangunan dan sebagainya, kena ada pelan induk dan sebagainya, dan harus mendapat kelulusan daripada PBT, pihak berkuasa tempatan. Benar. Jadi janganlah main buat rumah walaupun tanah itu ada yang punya. Betul. Jadi kat sini kita nak tahu, kalau kadang-kadang kita duduk dalam satu perumahan atau tempatan, ada satu lot tanah depan ni, kalau kita buat urban farming sama-sama kan best, tapi tanah siapa? Kan rupanya tanah kerajaan. Betul. Jadi bolehkah kita, apakah proses untuk kita cuba nak bertanya, dan kalau boleh kita nak transfer status hak milik? Baik. Okey, dia begini. Kalau kita tengok dalam konteks di Kuala Lumpur, sekarang ni kan kerajaan menggalakkan untuk mana-mana komuniti ataupun pengusaha untuk buat urban farming. Betul. Ataupun kebun bandar. Jadi kita sambut baik, memang kita galakkan. Cuma kita minta di kalangan
komuniti ataupun penduduk, yang pertamanya kena semak dulu. Tapak yang dimaksudkan tu, yang macam Nas katakan tadi kan, kat kawasan perumahan ada macam kawasan lapang semak dulu. Adakah tanah tersebut tanah yang telah pun mempunyai hak milik ataupun masih belum? Dengan pihak tuan ataupun dengan pihak pejabat tanah? Pejabat tanah ataupun dengan PTG negeri lah yang pertama. Okey, kalau kita dah dapat pastikan bahawa statusnya tu belum dia keluar sebarang hak milik. Maknanya dia boleh jadi tanah kerajaan ataupun tanah reserve kerajaan. Jadi kat situ bolehlah memohon. Dia permohonan dia tu kena kemukakan kepada, kalau di Kuala Lumpur ni kepada PTG lah, PTG KL dengan cara datang dulu ke pejabat kami untuk kita semak dulu lokasi tanah tersebut, kita finalisekan dia punya pemilikan dia, kemudian kita akan advise macam mana tata cara permohonan nak masuk permohonan. Of course akan ada dia punya bayaran fee permohonan dia. Kemudian kita akan angkatlah untuk kelulusan pihak berkuasa negeri. Once kita dah dapat kelulusan tu, maka kita akan maklumkan dan dia akan ada terma-terma ataupun tempoh-tempoh untuk pembayaran. Inilah jalannya untuk jalan yang betul lah supaya tidak ada masalah yang berlaku di kemudian hari kan. Dan kita harapkan komuniti, mana-mana komuniti ataupun pihak, dia jangan pergi masuk dulu tapak tu. Kadang-kadang dia dah usahakan dulu kan. Bila dah usaha, kemudian dia baru nak mohon. Kadang-kadang tu kerajaan nak pakai untuk tujuan lain. Jadi bila kita tak luluskan, seolah-olah kita dah meletak satu, orang kata, tekanan pula. Kan? Itu dianggap sebagai pencerobohan. Kalau kata dia tak dapat kelulusan, dia dah masuk usahakan. Kalau kerajaan masih tetap untuk tidak meluluskan, sebab kita ada, mungkin ada orang kata apa, pembangunan yang lebih penting. Betul. Nak buat jalan, nak buat apa kan. Jadi tuntutan ataupun bayaran ganti rugi kita tak akan bayar. Alamak. Sebab dia dah menceroboh kan. Betul. Tiada ganti rugi dan tiada papasan ya. Betul. Sukar untuk mereka dapat pembelaan lah bila laluannya itu tidak melalui proses yang sebenar, yang harus dipatuhi. Okey, kita bercerita pula tentang isu yang timbul baru-baru ni, kontroversi juga berkaitan dengan tanah lot lidi. Okey, sebelum tu kita nak faham dulu bagaimana yang dikatakan dengan tanah lot lidi. Baik. Dia sebenarnya tanah lot lidi ni kan, isu tanah lot lidi ni isu dah lama dah, bukan isu baru isu lama. Tapi masih lagi berterusan, masih banyak berlaku Saya sendiri secara peribadi saya menganggap isu lot lidi ni dia sama macam skim cepat kaya. Begitu. Dah tahu lama dah, tapi kita masih belum lagi. Masih ada scam lagi. Masih ada mangsa. Masih ada mangsa. Jadi kalau kita kirakan untuk lot lidi lah, lot-lot kecil di dalam satu bidang tanah yang besar, selalunya tanah pertanian. Betul. Adakah ia dimiliki kerajaan ataupun individu? Okey, biasanya kalau yang melibatkan tanah lot lidi ni, dia biasa melibatkan individu ataupun mana-mana entiti, bukan kerajaan. Dia sama ada dimiliki oleh orang persorangan ataupun syarikat lah. Tapi biasanya banyak kes lot lidi ni memang orang persorangan kebiasaannya. Jadi tanah yang dimiliki itu adalah dia hak miliknya, hak milik induk lah kita panggil, hak milik induk. Mungkin tanahnya 1 ekar untuk tujuan pertanian. Kemudian dia dah tak nak mengusahakan pertanian dah, sebab pertanian mungkin tak mendatangkan keuntungan yang banyak sebab skala tanah tu kecil. 1 ekar dia berpelangan kalau dijual lagi untung. Tapi kalau nak jual pertanian, siapa nak buat pertanian dah sekarang ni? So nak pecah lokasi menarik, nak pecah untuk buat sebagai lot lidi. Boleh nak buat rumah. Jadi masyarakat bila kita tengok kan, atau dalam Facebook, dalam mana-mana social media ataupun platform, kalau kita tengok dalam My Muda, dalam H-Prop, banyak tanah-tanah yang harganya sangat-sangat rendah, sangat menarik sampai kita pun rasa untung kalau kita ambil. Ada orang kata menarik, tapi ada orang yang bertengok ini tak masuk akal. Memang. Dia sama macam skim cepat kaya. Walaupun pulangan tu nampak macam tak masuk akal. It's too good to be true kan. It's good to be true. Perlu sanksi lah bila tawaran tu sangat bagus. Macam pelik. Dengan dunia sekarang ni semua orang perlukan duit. Ada pula orang yang boleh bagi dengan harga yang rendah. Kat situ pun dah something fishy sepatutnya kan. Sebab yang saya sangsi di sini, kebanyakan lot lidi yang diusahakan ni, dia kena bayar cash upfront full ya? Mesti. Sebab lot lidi ni dia tak ada dokumen hak milik pun. Macam saya kata tadi, dia sebenarnya dalam lot induk, dia telah dipecah-pecahkan melalui plot-plot yang lukis lakaran pelan. Lakaran pelan tu siapa yang buat? Itu memang pemilik ataupun ejen kepada pemilik tu. Bukannya pihak BBT ataupun Jabatan Ukur dan Pemerintahan, bukan ya? Bukan. Okey, itu kita kena sangsikan sekarang. Jadi apakah risikonya kalau orang ni dia macam nak termakan? Saya ada duit ni. Orang Malaysia memang ada duit. Cash berkepuk-kepuk ni kan. Nak masuk ke tak masuk?
Apa risiko dia? Risiko dia banyaklah sebenarnya. Untuk kalau kata kita dah beli lot lidi ni kan. Yang pertama sekali kita kena ingat hak milik tak ada atas lot lidi ni. Kita beli ni mungkin ada walaupun perjanjian dia tanda tangan, tapi perjanjian tu bukanlah satu perkara yang akan menyebabkan pejabat tanah akan mendaftarkan. So you beli, you bayar kepada pembeli dan saya pasti urus niaga ni mesti berjalan secara cash ataupun secara tunai. Sebab kalau kita pergi nak buat pinjaman bank pun tak boleh. Betul. Bank akan minta mana title. Mana geran? Mana title, mana geran kan? Tak ada geran. Mungkin you boleh buat pinjaman peribadi. Satu hal lah kat situ. You dah berhutang dah ni. Dan kita urus niaga tu dalam bentuk cash. Kemudian nama tak dipindah masuk ke dalam hak milik. Ke dalam hak milik tu. Sebab hak milik tu masih lagi hak milik induk. Jadi kita pun buatlah rumah. Buat rumah pun nak kena buat cash. Sebab pelan semua tak akan submit tak akan dihantar kepada pihak berkuasa tempatan. Sebab title tak ada. Kan? So, bangunan tu dah kira haram lah. Bangunan pun dah kira haram. Tanah pun tak wujud. Bangunan dah jadi haram lah kat situ. Tanah pula tanah pertanian. Betul. Buat rumah kediaman. Belum lagi cerita bila kita dah meninggal dunia. Bertimpa. Kemudian pada satu-satu masa mungkin kita decide tak naklah duduk sini. Saya nak jual rumah ni. Nak jual pun tak boleh sebab tak ada hak milik. Title tak ada. Satu hal. Dia akan jadi macam berulang balik. Kita pun macam jual lot lidi tu kepada orang pihak ketiga pula lah kan. Okey. Ataupun kalau kita tak jual, sekiranya berlaku contohnya kematian, meninggal dunia, kita tak boleh nak wariskan. Tak boleh buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Nak untuk tujuan faraid pun tak boleh. Maknanya untuk nak buat pusaka, pembagian pusaka pun tak boleh. Sebab title tak ada. Hak milik tu tak ada. Dan sekiranya kita umur panjang, tapi yang penjual tu, pemilik lot induk tu, dia pula meninggal dunia. Allah sudah pasti yang lot induk tu tadi akan diwariskan kepada waris-waris dia. Betul. Kita pula nak kena jumpa cari waris dia. Ingat tak perjanjian ni? Saya ingat ayah awak dan tangan ayah. Benda tu semua walaupun nampak murah, kita beli mudah terus, tapi dia akan mendatangkan pelbagai risiko-risiko yang di mana di masa akan datang, sekiranya kita nak buat tindakan pembetulan, dia akan memakan tempoh masa yang panjang, kos yang tinggi. Itu belum kira lagi sama ada pihak di sana tu nak berunding semula kan. Betul. Dan tak masuk lagi waris yang berlapis kan. Betul, waris yang berlapis. Kadang-kadang waris tu dah meninggal pula, waris yang berlapis itu nak buat tuntutan. Betul. Kita tak tahu kan. Kita Benda ni bila melibatkan wang, kita tak tahu siapa yang mungkin boleh bertoleransi dan sebagainya. Jadi setakat ini terima kasihlah kerana memberikan pencerahan di atas bahayanya untuk berjual beli lot lidi ni. Jadi walaupun harganya begitu berpatutan, kita ada FOMO, kata fear of missing out. Aku kena ambil sekarang juga. Sila tahan tamak dan haluba tersebut. Tamak dan haluba. Saya pun nak ambil peluang jugalah kepada masyarakat, sekiranya berdepan dengan senario atau situasi seperti ini, orang yang paling orang kata sesuai untuk dirujuk adalah pejabat tanah lah. Pergi pejabat tanah, semak betul-betul, pastikan. Kadang-kadang ni dia kata title ada. Semak betul-betul. Adakah lot lidi tersebut ada dikeluarkan milik? Jangan kita dah terantuk baru nak tergadah. Tengok koordinat dia. Kita juga kongsikan info di skrin anda untuk anda mengetahui bagaimana untuk menghubungi pejabat tanah dengan informasi-informasi yang anda ada ataupun sedikit kecelaruan ataupun sedikit kesangsian berkaitan dengan hak milik status tanah tersebut. Anda boleh sahaja refer dan semak kepada pihak yang sepatutnya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Firdaus Ibar Ruslan, Timbalan Pengarah Sektor Pendaftaran Tanah, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan. Bersama dengan kami berkongsi macam-macam tadi daripada status hak milik tanah sehinggalah ke tanah lot lidi. Dan ingat apa perjanjian dimeterai, tidak ada tauliah ya, terutamanya dengan pejabat tanah. Anak-anak kita kan ingatkan rumah tu nak dia waris, ada harta rupanya hangus kita kena begitu fikirkan saja. pada itu semua. Okey.